بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. ولا يجوز لرجل أو امرأة استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita dan kita juga bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat irsyad. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan golongan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ni kita nak memulakan kelas secara atas talian ini untuk menyambung balik pengajian kita melalui kitab Fathul Qaribul Mujib. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita. Dan insya-Allah malam ni kita nak sambung balik pengajian kita, sambungan daripada kita masih lagi di permulaan kitab untuk tahun 2021 ini, dan kita berbicara pada malam ini adalah berkait dengan masalah awani ataupun masalah bekas. Sebelum daripada ni kita bicara dah berkait dengan ad-dibagh ataupun hukum-hukum yang berkait dengan samak kulit. Dan insya-Allah bab malam ini adalah bab yang berkait dengan al-awani, ma yahrum isti'maluhu wa ma yajuzu. Apa yang diharamkan, bekas-bekas yang diharamkan menggunakannya, dan juga apakah yang diharuskan ataupun yang dibolehkan kita menggunakannya. Muka surat 4 perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Dan musannif memulakan kitab beliau ini dengan wala yajuzu, dengan mendatangkan hukum yang tidak boleh dulu. Wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah, dan tidak boleh. Yajuz maksudnya tidak boleh, la yajuz tidak boleh. Maksud tidak boleh di sini fi ghairi daruratin, pada selain daripada waktu darurah. Maksudnya kalau berlaku darurah maka hukum tidak boleh itu terangkat, maka dia akan jadi balik kepada hukum dibenarkan. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, tetapi darurah itu mesti dikodarkan dengan qadarnya lah. Setiap berlaku kemudaratan itu maka boleh kita diringankan hukumnya oleh syarak, tetapi diringankan itu sekadar darurah yang berlaku kepada kita. Ad-daruratu tubihul mahzurat, kalau darurah itu boleh menghalalkan yang haram, tetapi mesti tuqaddaru biqadariha, mesti dikodarkan dengan qadarnya. Tidak semualah maksudnya. Jadi tidak dibolehkan, tidak dibenarkan kita menggunakan al-awani minaz zahabi wal fiddah, daripada bekas, dan tidak boleh kita menggunakan bekas daripada emas. Zahab maksudnya emas. Wal fiddati, dan juga bekas daripada perak. La fi aklin wala fi syurbin, tidak pada makan, tidak pada minum. Wala ghairihima, dan tidak pada selain daripada makan dan juga minum. Maksudnya kita buat bekas-bekas kita itu menggunakan bahannya adalah emas ataupun bahannya adalah perak, maka dia diharamkan baik bagi lelaki maupun bagi perempuan. Haram, tak boleh. Dan juga bukan saja pada makan, bukan saja pada minum, bahkan pada perkara-perkara yang lain juga diharamkan menggunakan bekas daripada emas dan juga perak. Dalam kitab-kitab lain disebut contoh-contoh yang banyak. Antaranya tidak boleh kita menggunakan bekas emas dan perak ini pada iktihal, pada kuhul, pada bercelok, menggunakan bekas celok. Jarum celok itu menggunakan bekas emas ataupun bekas perak. Apa lagi? Sikat rambut, sikat
Sikat gigi begitu juga tak boleh. Buruh gigi guna beruh daripada emas, buruh daripada perak, maka hukumnya tidak dibolehkan oleh syarak. Begitu juga dikaitkan dengan hukum istimal, hukum ittikhaz. Disebut dalam syarah dia. Wa kama yahrumu istimalu ma zukir, yahrumu ittikhazuhu min ghairi istimalin. Sebagaimana dihukumkan haram menggunakan bekas daripada emas dan perak, begitu juga dihukumkan haram ittikhaz. Ittikhaz maksudnya kita buat bekas daripada emas dan perak bukan tujuan untuk guna, tidak, tapi tujuannya untuk simpan. Buat pinggan emas, buat gelas emas, buat gelas perak, buat pinggan perak, bukan nak guna, sayang nak guna. Tetapi buat itu atas tujuannya untuk simpan, maka dia juga dihukumkan haram mengikut pendapat yang asah. Fil asah, mengikut pandangan yang asah, hukumnya adalah haram. Begitu juga bekas yang disadur ataupun disalut dengan emas ataupun perak. Asal bekas itu bukan bekas emas, bukan bekas perak, tetapi kita salut dia. Kita salut kot luar lah, kita salut kot luar dia dengan emas ataupun dengan perak, maka di sana ada hukum-hukum yang berkait dengan masalah sadur ini. Kalau berkait dengan emas, maka mutlak, hukumnya secara mutlak adalah haram, sama ada sedikit ataupun sadur ini wa yahrumu aidan ina'ul al-matli bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un. Kalau salutan itu banyak, salutan itu maksudnya kita boleh ambil emas, kita boleh ambil balik salutan yang kita salut pada bekas kita itu dengan kita letakkan di atas api, maka hukumnya salutan itu salutan yang banyak, maka dikira sebagai perbuatan itu adalah bekas yang haram digunakan. Baik. Wa yajuzu, dan diharuskan istimalu ghairihima, kita menggunakan bekas lain daripada keduanya, selain daripada emas dan perak, minal awani, daripada bekas-bekas yang lain daripada emas dan perak, maka dibolehkan kita guna. Walaupun dia nafisah, walaupun dia juga berharga lebih daripada emas dan perak. Umpamanya kaina yakut, seperti bekas daripada permata yakut. Permata yakut lebih bernilai daripada emas dan perak. Tetapi dari sudut hukumnya harus kita gunakan, sebab yang diharamkan hanya menggunakan bekas emas dan juga bekas perak, tidak selain daripada keduanya. Bekas daripada permata maka dibolehkan. Yang hanya tidak dibolehkan hanya bekas emas daripada emas dan juga bekas daripada perak. Baik. Habis dah matang dia, sekejap je. Pendek je. Okey, dia nak bahas dalam syarah dia sebut tentang hukum mudabbab. Mudabbab maksudnya tampal. Kita tampal bekas kita dengan emas ataupun dengan perak. Ada hukum yang berbeza. Baik. Dia sebut wa yahrumul ina'u mudabbabu bidabbatin fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Diharamkan kita menggunakan bekas yang ditampal dengan perak yang banyak, perak yang besar, secara uruf, secara adatnya menampak besar. Tujuannya li zinatin. Tujuannya untuk zinah, untuk perhiasan, untuk comel bekas kita tu, kita pun salut, tapat tepi dia, tepek tepi dia tu dengan perak. Maka hukumnya juga haram kalau tampalan kita itu besar, tampalan itu pada urufnya nampak banyak dan tujuannya adalah untuk buat perhiasan. Baik. Fa in kanat kabiratan li hajatin, jika tampalan kita itu banyak, kita tepek di bekas kita tu banyak, tampalan daripada perak ni banyak, tetapi li hajatin, atas tujuannya ada hajat, tujuan hajat. Apa hajatnya? Hajatnya untuk menampal bekas-bekas kita yang pecah. Ada kuali pecah, sayang nak buang. Ada tempayan tembaga yang besar, lalu kita pun tapar lah, pecah banyak. Kita pun tapar banyak dengan perak. Sekeliling kita tapar, dan orang nampak memang banyak tampalan itu. Tetapi ada tujuan kita tampal itu
untuk hajat kita lah. Hajat supaya tidak bocor. Lalu hukumnya jazama al-karohah. Disebut dah situ. Baris yang kelima tu, baris yang kelima perenggan yang ketiga disebut jazama al-karohah. Harus tetapi makruh. Harus serta makruh. Jadi ada dua hukum. Berkait dengan tampalan perok ini, ada dua hukum. Pertama, haram. Kalau banyak kerana zina, kerana perhiasan. Tetapi kalau banyak kerana hajah, maka hukumnya jadi harus, tetapi makruh. Okey. Au saghirah urfan li zinatin karahat, kurihat. Ataupun tampalan itu sikit-sikit je. Tepek tu sikit pada uruf, pada pandangan. Orang ramai mengatakan tampalan itu sikit je tepek di bekas itu. Sikit je tepek di bekas. Tetapi lizinatin, tetapi tujuannya untuk buat perhiasan. Tak ada pecoh, tak ada apa. Kita ambil bekas kita pun tepek dengan timah yang sedikit. Perok yang sedikit. Nak suruh comel lah. Lalu hukumnya kurihat, dimakruhkan juga. Jadi ada dua hukum makruh. Banyak kerana hajat makruh, sedikit kerana perhiasan juga makruh. Baik. Au lihajatin, ataupun sedikit kerana hajat. Ada pecah sikit, kita pun tepek sikit. Ada hajatlah tepek tu. Fala tukrah, maka dia lagi tidak dimakruhkan. Jadi ada berapa hukum? Jadi ada hukum asal pada tampalan perok ini ada 4 hukum. Yang pertama haram. Bila banyak kerana perhiasan. Yang kedua harus makruh. Harus tetapi makruh. Harus tetapi makruh. Banyak kerana hajat. Yang ketiga makruh. Makruh. Sedikit kerana perhiasan. Yang keempat tidak makruh, jawaz, harus. Harus saja, tidak makruh. Sedikit kerana hajat. Itulah hukum bekas yang ditampal dengan perok. Baik. Lagu mana pula tampalan emas? Tampalan emas. Tadi kita bicara tampalan perok, bekas yang kita tampal dengan perok. Bekas yang kita tampal dengan emas disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, fatuhramu mutlaqan, maka dia diharamkan sama sekali. Tidak ada lagi hukum makruh harus, tidak ada lagi hukum jawaz. Secara mutlak, sama ada banyak ataupun sedikit, sama ada perhiasan ataupun hajat, maka dia dihukumkan mutlak haram sama sekali. Mutlak situ maksudnya banyak ke sikit ke hajat ke perhiasan ke, sama rata je hukumnya adalah haram. Baik, habis. Tajuk kita malam ni berkait dengan al-awani. Baik, kita nak pergi kepada tajuk yang kedua, faslun fi istimali alat siwak. Satu fasal pada menggunakan alat siwak. Alat siwak, alat untuk kita membersihkan gigi. Orang Arab panggil siwak. Siwak. Nabi SAW sebut dalam banyak hadis berkait dengan kelebihan bersiwak ini. Salah satu daripadanya memudahkan kita untuk keluar roh ketika kita nak sakaratul maut. Nabi SAW ketika hampir wafat, Nabi SAW minta daripada Aisyah, isterinya, supaya dibawakan siwak untuk sugi. Jadi ada kelebihan yang banyak lah berkait dengan siwak. Dan siwak ini dikira sebagai hukum siwak. Apa sahaja alat yang kita gunakan yang boleh membersihkan gigi, maka hukumnya dikira sebagai dapat pahala kita bersiwak. Cuma yang paling afdal dalam masalah siwak ni, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan menggunakan kayu arak. Kayu arak, nama kayu tu lah, kayu siwak. Kayu sugi tu nama dia kayu arak. Itu yang paling afdal. Apa maksud siwak di dalam kitab kita ni? Dia mari ta'rifan ataupun dia mari definisi berkait dengan siwak ini, disebut ma yustaku bihi minal arak wa nahwuh. Apa yang minal arak wa nahwih, apa yang dijadikan alat untuk membersihkan gigi dengannya daripada kayu arak dan seumpamanya. Apa sahaja alat yang kita guna, boleh kita namakan dia siwak. Termasuklah buruh gigi yang kita guna sekarang ni lah. Buruh gigi moden ni juga boleh dijadikan siwak. Atas nama siwak tu boleh dapat pahala untuk kita bersiwak. Cuma orang tak bawa lagi masjid. Bawa buruh gigi tak dalam poket pergi masjid.
Jadi sesuai dengan tepat lah, kita guna itu sesuai dengan tepat, dan tujuannya adalah untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut kita. Sebab itulah paling afdal kita bersiwak adalah ketika berubah bau mulut kita. Maka kita disunatkan untuk bersiwak supaya kita tidak mengganggu orang lain. Baik, wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Dan siwak itu sunat pada setiap keadaan. Hukumnya adalah sunat pada setiap keadaan. Wala yukrah, disebut sini wala yukrah tanziyuha illa ba'da zawali shaim. Ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i, ada waktu semua keadaan adalah sunat untuk kita bersiwak. Semua keadaan, kecuali bagi orang yang puasa selepas daripada zawal. Illa ba'da zawali lis-shaim, melainkan selepas gelincir matahari, maksudnya selepas zuhur, bagi orang yang sedang berpuasa. Tak kiralah puasa sunat ke puasa fardu ke, maka hukumnya dimakruhkan mengikut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ini berbeza dengan pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak ada makruh sama sekali, walaupun orang itu berpuasa, hukumnya juga disunatkan dia bersiwak. Walaupun selepas daripada gelincir matahari pada hari seseorang itu berpuasa. Baik. Wahwa fi salasati mawadi' ashaddu istihbaban. Dan siwak ini pada 3 keadaan, 3 tempat, 3 masa. Ashaddu istihbaban. Bersangatan dituntut untuk buat. Bersangatan disunatkan supaya kita buat pada 3 keadaan. Yang pertama, inda taghayyuril fammi minal arimin. Ketika berubah bau mulut, min arim, daripada diam. Arim maksudnya diam. Orang duduk diam lama, tidur umpamanya, tidur kan tak cakap duduk diam lama. 8 jam tidur. Nescaya mulut dia akan berbau, akan berubah. Liur dalam mulut dia basi lama, tak cakap, tak keluar wak. Lalu orang yang tidur itu afdal apabila dia bangun, dia bersiwak sebab dia duduk diam lama. Wa ghairihi, dan seumpamanya lah, dengan sebab bau mulut dia berubah, sama ada dengan sebab dia diam lama ataupun selain daripadanya. Dengan sebab makan makanan yang ada bau-bauan yang busuk. Zirihin karihin. Dalam kitab itu disebut makanan yang zirihin karih, makanan yang mempunyai bau yang busuk. Kasaumin, seperti bawang. Wa basalin, bawang lah. Dan apa sajalah yang menyebabkan bau busuk, maka afdalnya dihilangkannya. Sebab dia takut menyakiti orang lain. Dengan sebab mulut kita, orang lain tak nak duduk dekat dengan kita. Bau mulut kita. Maka afdalnya kita hilangkan bau itu dengan bersiwak. Itu yang pertama. Yang kedua, indal qiyami minan naum. Ketika terjaga daripada tidur, bangun daripada tidur pagi-pagi, afdalnya kita bersihkan gigi kita. Jangan pergi sembahyang subuh dulu, gosok gigi dulu. Sembahyang berdiri sebelah orang sebelah ni, sekali nguak rebah orang sebelah. Sebab itulah afdal kita datang sembahyang itu dalam keadaan ahsanul hayat, sebaik-baik keadaan kita. Bersihnya, wanginya, supaya tidak mengganggu orang lain. Hukum mengganggu orang lain itu boleh menyebabkan orang lain terganggu, boleh mendatangkan dosa kepada kita. Yang ketiga, indal qiyami ila salah, ketika bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu taala di dalam sembahyang. Afdalnya kita bersihkan dulu gigi kita. Bacaan-bacaan yang kita nak baca itu, nak bermunajat dengan Allah Subhanahu taala, bacaan-bacaan dalam sembahyang itu adalah cakap-cakap kita dengan Allah Subhanahu taala dalam sembahyang. Afdal waktu kita menyebutnya dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan kita mulut kita tidak berbau busuk. Jadi ada tiga tempat yang asyaddu istihbaban, maksudnya di sangat-sangat dituntut untuk kita buat, disangat-sangat sunat untuk kita buat. Yang pertama tadi ketika berubah bau mulut, yang kedua ketika bangun daripada tidur, yang ketiga ketika nak qiyam. Dan ada banyak lagi lah tempat-tempat yang lain, cuma dalam kitab ini dia sebut 3 saja. Ada satu hadis Nabi SAW sebut, laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu'in. Kalau tidak menjadi susah kepada umat aku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak. Nescaya aku akan suruh mereka bersiwak inda kulli wudu'in atau inda kulli salatin. Setiap kali nak ambil air semayang, setiap kali nak semayang bersiwak.
Sebab itulah jangan kita sekali-kali meninggalkan amalan sunnah Nabi SAW siwak ini. Dan dengan kita mengikut apa yang Rasulullah SAW buat, kita dapat banyak kelebihan daripada kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW tinggal kepada kita. Berlaku satu peristiwa besar dalam Islam, dalam peperangan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Perang susah untuk mendapat kemenangan. Lalu Sayyidina Umar meminta kepada tentera-tenteranya, panglima perang itu, supaya cek balik sunnah apa yang tidak dilakukan oleh tentera-tenteranya pada waktu itu. Ada sunnah yang Nabi SAW buat tetapi ditinggalkan. Lalu Sayyidina Umar mengarahkan panglima perang dia supaya cek tentera dia masing-masing ni. Buat apa ni, payah sangat nak menang ni. Lalu dibuat semokan, dia buat checking apa semua, tengok antara amalan sunnah yang tidak dilakukan adalah bersiwak. Lalu saya nak panglima perang pada waktu itu mengarahkan supaya tentera-tenteranya bersiwak. Dan dengan sebab siwak itu Allah buka kemenangan yang mudah kepada tentera Islam pada waktu itu. Musuh orang kafir melihat tentera Islam, lalu mereka merasa gerun dengan tentera Islam yang mengunyah kayu-kayu, seolah-olah mengunyah kayu-kayu dengan bersiwak. Lalu mereka pun berasa takut dan berasa gerun, memudahkan tentera Islam untuk menang dalam peperangan itu. Baik, habis berkait dengan siwak. Okey. Kita tutup dengan 2 bab saja malam ni untuk permulaan. Untuk permulaan malam ni kita tutup dengan 2 bab dulu. Bab yang pertama bab berkait dengan al-awani, bab berkait dengan bekas. Bab yang kedua adalah berkait dengan siwak. Jadi ada soalan, apa-apa soalan, boleh WhatsApp. Dalam WhatsApp tu boleh share lah dalam WhatsApp. InsyaAllah Ustaz akan jawab. Sama ada voice record suara ataupun tulis, tak ada masalah lah. InsyaAllah kita akan bincang dan kita akan jawab dalam grup kita. Grup bahasa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nak pesan, pagi esok pukul 9 sehingga pukul 11 talaki. Kita ada talaki dan Ustaz guna team link. Team link, seorang-seorang kena baca team link daripada pukul 9 sampai pukul 11. Dan siapa-siapa yang belum lagi masuk ataupun join grup halaqah 7 ni, halaqah Ustaz lah, halaqah yang terakhir ni halaqah 7. Ustaz pun tak cek lagi senarai tadi, ada beberapa orang yang belum lagi masuk. Minta admin Syakir Adam tak ada dah. Siapa lagi ya? Haiman tolong masukkan nama-nama yang belum lagi masuk ke dalam grup kita ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.